Pertama, pengenalan. Apakah maksud budaya? Secara keseluruhannya, menurut tafsiran sarjana barat dan tempatan, budaya bermaksud cara hidup yang merangkumi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tata susila, undang-undang, dan lain-lain kebiasaan sesebuah masyarakat. Tambahan lagi, Malaysia merupakan sebuah negara yang didiami oleh rakyat berbilang kaum, etnik, agama, bangsa dan budaya. Pada masa kini, para guru di sekolah berdepan dengan kepelbagaian murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Guru sebagai agen mesra budaya bermaksud guru sebagai agen yang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif agar murid-murid dapat memahami dan menghargai kepelbagaian budaya di Malaysia. Seterusnya, ciri-ciri guru mesra budaya. Guru yang mesra budaya akan rasional, adil, menghargai budaya sendiri, bersopan, tekun, jujur, ikhlas, bertanggungjawab dan juga memahami, mengiktiraf dan menghormat kepelbagaian budaya murid. Pertama, peranan guru sebagai agen mesra budaya melalui aspek kurikulum. Guru perlu mentafsir sukatan pembelajaran dan mengubah suai mengikut kesesuaian murid. Contohnya, guru boleh memilih bahan PDPC yang sesuai seperti modul galus bagi murid yang lemah. Guru bertanggungjawab menyemai budaya kecemerlangan dalam diri murid-murid. Contohnya, guru boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik supaya PDPC yang berlangsung berkesan kepada murid. Seterusnya ialah menggunakan pendekatan penyayang dalam komunikasi semasa PDPC berlangsung. Guru perlu menegur murid dengan cara yang berhemah seperti tidak meninggikan suara untuk mengelakkan minat pelajar terjejas semasa proses PDPC di dalam kelas. Guru berperanan dalam mengaplikasikan pedagogi di dalam kelas yang relevan dengan ejen mesra budaya di sekolah melalui mata pelajaran civic. Apa itu civic? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, civic ialah hak dan perasaan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakatnya. Justru, peranan guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan amalan budaya yang dapat memberi kesan positif kepada murid yang pelbagai kaum, di mana prinsip belajar untuk hidup bersama merupakan asas dalam mewujudkan keamanan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, guru berperanan dalam penerapan pemikiran kritis dan kreatif serta kesedaran sivik ke dalam diri setiap murid untuk melahirkan individu yang dapat memainkan peranan yang berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Seterusnya ialah peranan guru melalui aktiviti kokurikulum. Kegiatan kokurikulum bermaksud apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Kegiatan kokurikulum mengandungi penyertaan dalam sukan dan permainan, persatuan dan kelab pasukan pakaian seragam dan lain-lain kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Sehubungan dengan itu, guru memainkan peranan untuk menggalakkan murid-murid berinteraksi dengan luas tanpa mengira kaum melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Murid-murid akan belajar sikap bekerjasama dan saling tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama. Mereka juga akan cuba menerima kekuatan dan kelemahan rakan-rakan sekumpulan mereka demi mempertahankan kumpulan masing-masing. Seterusnya, peranan guru melalui program anjuran sekolah. Antara program sekolah yang boleh diadakan ialah Majlis Sambutan Hari Kanak-Kanak, Hari Mengenali Sekolah dan Majlis Satu Hati yang bertemakan Masyarakat Majmuk. Ia bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang kepelbagaian budaya dan kaum yang wujud di Malaysia. Selain itu, peruntukan lawatan sambil belajar dalam takwim sekolah boleh dimanfaatkan untuk tujuan memupuk pemahaman budaya kaum etnik. Muzium hidup seperti Kampung Budaya Sarawak, Kampung Budaya Mari-Mari di Sabah dan Mini Malaysia di Melaka dapat memupuk pemahaman budaya kaum etnik kepada murid-murid. Akhir sekali, program lain seperti program gotong royong juga boleh dilaksanakan. Guru seharusnya bertindak proaktif dengan membahagikan kerja pembersihan dengan mencampurkan murid dari pelbagai kaum untuk merapatkan jurang interaksi dan kerjasama antara mereka. Seterusnya, peranan guru dalam mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Antara cara guru mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ialah dengan mewujudkan persekitaran fizikal bilik darjah yang kondusif seperti ruang dan susunan perabot yang selaras dengan kapasiti murid. Guru juga perlu memastikan sosio-emosi seseorang murid di dalam kelas adalah positif dengan memberi galakan atau pujian seperti bagus, pandai dan memberikan tepukan kepada murid yang menjawab soalan dengan betul. Selain itu, guru perlu membina peraturan semasa menjalankan aktiviti dan rutin bilik darjah supaya memberikan gambaran jelas mengenai tingkah laku yang diharapkan semasa di bilik darjah. Akhirnya, guru perlu menekankan aspek sosiolinguistik seperti menekankan penggunaan laras bahasa yang betul serta penekanan budi bahasa ketika bercakap bagi mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan murid. Kepentingan guru sebagai agen mesra budaya di sekolah. Seseorang guru itu dapat merancang aktiviti PDPC yang berkesan, membentuk persekitaran bilik darjah yang kondusif dan mesra budaya, memastikan murid menggunakan bahasa standard yang betul. Seterusnya, dapat menggunakan pendekatan penyayang dalam komunikasi. Bagi murid pula, mereka dapat bersosial antara satu sama lain dalam melakukan aktiviti PDPC.
menghormati kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh setiap murid dalam bilik darjah dan menggunakan bahasa standard dalam pertuturan. Sekolah dapat melaksanakan aktiviti yang dapat memupuk perpaduan dan integrasi kaum, menyediakan pembelajaran luar bilik darjah melalui aktiviti kokurikulum seperti penubuhan kelab rukun negara dan program RIMUP diwujudkan bagi memastikan perpaduan dipupuk di kalangan murid tanpa mengira agama dan kaum. Kepentingan, masalah dan kekangan yang dihadapi guru sebagai agen mesra budaya. Masalah pertama adalah kurangnya pendedahan guru dalam mengaplikasikan aktiviti mesra budaya di dalam dan di luar pembelajaran. Keadaan dan persekitaran bilik darjah juga tidak kondusif, tidak selesa dan ceria. Adapun kekangan yang dihadapi oleh institusi akibat kekurangan fasiliti, kemudahan sumber serta peralatan. Bahkan institusi juga kekurangan sumber kewangan dan dana untuk menjalankan aktiviti. Jadual yang padat juga merupakan faktor kekangan yang dihadapi menyebabkan kurangnya pendedahan dan pengaplikasian di dalam setiap PDP. Masalah juga wujud dari kalangan murid yang berbeza latar belakang, tingkah laku dan sikap. Ini berlaku kerana kurangnya pendedahan dan penerapan tingkah laku positif dari rumah. Secara umumnya, guru memainkan peranan penting sebagai agen mesra budaya dalam mewujudkan perpaduan kaum di sekolah. Guru harus menggunakan pelbagai kaedah yang berkesan untuk mendidik pelajar tentang tanggungjawab mereka sebagai warga negara dan kepentingan perpaduan kaum. Oleh itu, tanggungjawab seseorang guru sebagai agen perpaduan amat penting untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara. Memandangkan peranan guru sebagai agen mesra budaya dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu.